Penoreh, pesawah dan nelayan terima bantuan khas Aidilfitri RM200. Ahli Dewan Rakyat perlu jalani pemeriksaan kesihatan setahun sekali. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Farhatul Lasyati Osman. Perdana Menteri mengumumkan 4 inisiatif tambahan dalam Belanjawan 2023. Peruntukan melibatkan RM388.1 bilion. Inisiatif tambahan merangkumi bantuan Aidilfitri, lanjutan pelepasan cukai individu dan berkaitan peruntukan kredit perumahan menerusi Syarikat Jaminan Kredit Perumahan SJKP. Bantuan khas Aidilfitri RM200 diberi kepada 850,000 pekebun kecil getah, pesawah dan nelayan. Saya bersetuju untuk menyalurkan bantuan khas keuangan Aidilfitri kepada 850,000 orang pekebun kecil getah, pesawah dan nelayan sebanyak RM200 lagi tambahan daripada yang telah diumumkan. Ini akan menelan belanja RM170 juta. Mengelakkan kesesakan di beberapa hospital. Datuk Seri Anwar turut mengumumkan bantuan kewangan Aidilfitri RM300 kepada lebih 200,000 anggota rela dan sukarelawan melibatkan APM, polis serta bomba. Ini pengumuman baru. Sebab saya sebut tadi, Tan Sri Betul, ada kategori bila teliti tidak dapat manfaat yang sama. Kategori ini adalah sukarelawan, termasuk rela, Angkatan Pertahanan Awam, sukarelawan polis dan sukarelawan bomba. Dia berbeza daripada pekerja tetap. Jadi sukarelawan ataupun polis bantuan itu tak termasuk. Tapi kategori sukarelawan ini 200,000 orang yang tidak mendapat manfaat. Jadi sukarelawan uniform, mereka juga hadapi masalah menjelang Aidilfitri, maka saya setuju untuk memberikan sagu hati kepada mereka sebanyak 300,000. Dan mulai bulan depan, sasaran Syarikat Jaminan Kredit Perumahan SJKP diperluas kepada golongan berpendapatan tetap dan sebaliknya untuk memiliki kediaman pertama. Golongan B40 dan M40 bakal menerima manfaat. Ini ialah Belanjawan 2023. Skim Syarikat Jaminan Kredit Perumahan SJKP telah ditambah baik dengan meningkatkan dana jaminan pembiayaan daripada RM3 bilion kepada RM5 bilion untuk membantu pembeli rumah kali pertama, terutamanya mereka yang tidak berpendapatan tetap. Mulai 1 April 2023, kerajaan akan memperluaskan sasaran SJKP, Syarikat Jaminan Kredit Perumahan, bagi merangkumi kedua-dua golongan berpendapatan tetap dan tidak tetap untuk memiliki rumah pertama mereka. Ia turut diumum pelanjutan pelepasan cukai pendapatan individu hingga RM8,000 untuk simpanan bersih tahunan dalam skim simpanan pendidikan nasional SSPN. Inisiatif diteruskan hingga tahun depan. Saya bersetuju untuk melanjutkan pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM8,000 untuk simpanan bersih tahunan dalam skim simpanan pendidikan nasional sehingga tahun 2024. Cadangan ini melibatkan kehilangan hasil kerajaan sekitar RM250 juta setahun dan memanfaatkan lebih 400,000 pembayar cukai.
Perolehan aset pertahanan negara perlu diurus pasukan ketenteraan tanpa campur tangan ahli politik. Perdana Menteri berkata kaedah perolehan dahulu harus berubah bagi memastikan keupayaan kesiapsiagaan pertahanan negara tidak terjejas. Saya telah meminta dan memanggil semua ketua-ketua di Kementerian Pertahanan dan menyatakan kaedah perolehan harus berubah. Kalau mau beli kapal, biar Navy memutuskan sendiri. Tentera laut lah. Ya. Kalau kapal terbang, biar tentera udara. Tak payahlah orang politik campur tangan, tak payahlah banyak sangat ejen, dan dia putuskan dan kita teliti, dipersetujui, dan G2G kita rundingkan. Dan ini akan menyebabkan kos dan menyelamatkan negara. Semua ahli Dewan Rakyat perlu menjalani pemeriksaan kesihatan setahun sekali mulai sesi Mei ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu antara yang diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa Kabinet Agenda Nasional Malaysia Sihat. Satu perkara yang dicadangkan oleh Speaker Dewan Rakyat Yang Berhormat Datuk Johari Abdul, supaya ahli-ahli parlimen dan mungkin ahli Dewan Negara juga termasuk, supaya medical check-up dilakukan kepada setiap ahli Dewan Rakyat, ya, secara berkala. Tetapi jawatankuasa telah mencadangkan agar medical check-up ni diadakan 2 kali setahun kepada sekali setahun ketika persidangan Dewan Rakyat berjalan di bangunan parlimen ini. Jelas beliau lagi, ahli Dewan Negara juga mungkin dipertimbangkan untuk berbuat demikian. Tekad kerajaan adalah untuk mempertahankan khazanah semula jadi negara, memelihara biodiversiti dan pengurusan hutan, dan pada masa yang sama mengurangkan kebergantungan kerajaan negeri kepada hasil balam. Peruntukan ecological fiscal transfer for biodiversity conservation kepada kerajaan negeri akan ditingkatkan daripada 70 juta ringgit tahun lalu kepada 150 juta ringgit. Pada masa yang sama, 38 juta ringgit disediakan bagi memelihara kehidupan liar, harimau, gajah, badak sumbu dan lain-lain. Kementerian Komunikasi dan Digital berhasrat menarik lebih ramai anak muda terlibat ekonomi digital melalui platform Pusat Ekonomi Digital PEDI. Menterinya Fahmi Fazil berkata PEDI perlu dilihat sebagai pemangkin ekonomi digital dan bukan semata-mata pusat internet komuniti. Saya lihat terutama di kalangan anak muda, potensi ekonomi digital ni very real dan memang sangat membantu. Ada yang sebelum mereka memahami cara nak menjual secara online menggunakan aplikasi seperti Shopee, TikTok dan sebagainya, pendapatan dia mungkin 600, tapi setelah mereka tahu caranya, ada yang berpendapatan 5,000 ke atas. Jadi potensi dia sangat tinggi. Sekarang saya teliti mungkin kita nak adjust sikit program yang ada, iaitu program pupuk, untuk mengambil kira beberapa penambahbaikan dan beberapa perkembangan dalam teknologi. Beliau melawat PEDI Seberang Terus di Alustar. Turut hadir Ketua Setiausaha KKD Datuk Seri Muhammad Mentek dan Ketua Pengarah Penyiaran Suhaimi Sulaiman. Dalam pada itu, program-program latihan anjuran PEDI berjaya membantu usahawan meningkatkan kemahiran pemasaran produk terutama menerusi platform secara dalam talian yang pesat berkembang. PEDI banyak membantu saya
untuk mengeluarkan produk sendiri, dan Pedi juga membantu saya untuk memasarkan produk secara online untuk lebih kembangkan perniagaan secara lebih meluas lah di lain-lain negeri kan. Okey, kalau menggunakan offline, dia punya marketing tu agak limit kan, sebab dia tak cover semua kawasan. Sebelum ni saya berniaga di Telegram, dan bila pada masa kini zaman media platform TikTok dan Shopee lebih menarik perhatian kepada orang ramai. So Pedi lah yang mengajar saya kelas usahawan TikTok dan Shopee. So dekat sini saya banyak menggunakan manfaatnya seperti print waybill, cara tangkap gambar produk, and then cara marketkan produk saya dekat media platform TikTok dan Shopee. Pedi sangat membantu saya dalam mengembangkan lagi saya punya pengetahuan. Contohnya saya boleh belajar cara macam mana nak edit produk. Contoh kita guna Canva, aplikasi Canva. Jadi kat situ saya boleh create lah saya punya produk dengan lebih menarik lagi. Lagipun dekat sini kita memang ada, dekat Pedi ni ada dia punya pengurus dan penolong pengurus yang boleh melatih kita untuk mengetahui lebih lanjut lah macam mana kita nak kembangkan bisnes kita. Sementara itu, Adun Suka Menanti, Datuk Zamri Yusof berkata, berdasarkan pemantauan, masih ramai yang belum memanfaatkan kewujudan Pedi. Jadi mungkin depan ini saya akan bantu lah, insyaAllah saya akan bantu untuk promote supaya mereka datang ke sini dapatkan kelebihan manfaat yang ada yang membolehkan mereka improve. Sebab ekonomi ni kita tengok tadi testimoninya jelas, bukannya cerita ketat, bukan paperwork kan. Jadi saranan saya ialah supaya orang Kedah, orang Alustar dan orang-orang yang berdekatan dengan Pedi di tempat-tempat yang ada ini, khususnya kawasan seberang terus ni, datanglah lepas ini untuk dapat manfaatkan kelebihan yang ada di sini. 2 buah Pedi di Suka Menanti melibatkan seberang terus dan flat gemilang Mergong. Ya, terdahulu Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah berkenan menerima menghadap Fahmi Fadzil di Istana Anak Bukit. Dalam pertemuan selama 1 jam itu, Fahmi Fadzil menyembah maklum pelbagai perkara termasuk status terkini telekomunikasi, perancangan pembinaan pusat ekonomi digital Pedi, perkembangan 5G dan perkembangan ekonomi digital di Kedah. Fahmi kini dalam rangka lawatan kerja selama 2 hari ke Kedah. Antara program dihadiri, Town Hall bersama warga KKD di Auditorium Kedah FM, melawat Pedi RP seberang terus di Alustar dan merasmikan POP di SMK Padang Terap. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang antara 4 hingga 5% tahun ini disokong permintaan domestik yang kukuh. Menurut Gubernur Bank Negara Tan Sri Nur Syamsiah Yunus, persekitaran global dijangka kekal mencabar dengan unjuran pertumbuhan lebih perlahan. Despite external headwinds, overall growth will be driven by firm domestic demand. Further improvements in employment and income levels, as well as the continued implementation of existing and new multi-year projects, will underpin household spending and investment activity. Prospek inflasi pula diramal tidak menentu dan terus cenderung menjadi lebih tinggi meskipun terdapat penyederhanaan sejak beberapa bulan lalu. Secara keseluruhan, inflasi keseluruhan dan teras dijangka antara 2.8% dan 3.8%. Sumbangan industri jualan langsung negara diunjur mencecah 30 bilion ringgit nilai jualan menjelang tahun 2028. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, sasaran itu berdasarkan prestasi semasa industri yang berpotensi untuk terus dikembangkan. Mengikut laporan jualan peruncitan jualan langsung global 2020, Malaysia kini berada di kedudukan nombor 6 di dunia dan nombor 4 di rantau Asia Pasifik.
Pengiktirafan itu pencapaian unggul negara sekaligus meletakkan Malaysia standing dengan industri jualan langsung lain seperti Amerika Syarikat dan Korea Selatan. Datuk Seri Salahuddin menyampaikan geran kajian, pembangunan dan pengkomersilan program Khazanah Alam Industri Jualan Langsung serta penyerahan lesen jualan langsung di Putrajaya. 8 syarikat jualan langsung dan 1 badan berkanun menerima geran, manakala 14 syarikat menerima lesen baharu dan 54 syarikat menerima lesen pembaharuan. Bantuan keuangan Aidilfitri kepada sukarelawan keselamatan, tanda pengiktirafan dan penghargaan buat mereka. Bantuan pastinya amat bermakna untuk menyambut Aidilfitri. Kita juga harus mengiktiraf peranan mereka yang amat penting dalam membantu memastikan bahawa negara sentiasa aman dan juga selamat. Oleh itu, saya melihat walaupun ini adalah bantuan khas kewangan Aidilfitri, diharapkan golongan ini tidak dilupakan untuk tahun-tahun akan mendatang, mungkin dapat dijadikan sebagai satu imbuhan tetap kepada mereka setiap tahun di dalam belanjawan seperti yang diterima oleh pesara kerajaan. Kerana sumbangan mereka ini saya melihat amat penting dalam pembangunan negara dan juga pembangunan ekonomi yang mantap. Dan seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 5 April. Bertemu kembali, Perdana Menteri tiba di Hainan, China bagi menghadiri Forum Boao untuk Asia BFA 2023. Ia platform membincangkan perkara berkepentingan bersama selain isu-isu serantau. Ya, laporan Dian Fatihah Maknoh dari Hainan, China. Pesawat khas membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di lapangan terbang Seboao pukul 5.30 petang waktu tempatan. Beliau diiringi Menteri Pengangkutan Anthony Locke serta Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Koming. Ketibaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan delegasi disambut Naib Gubernur Hainan Chen Huaiyu dan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Juga Duta Besar Malaysia ke China Datuk Nusyirwan Zainal Abidin dan Konsulat Jeneral Malaysia ke Guangzhou Suraya Ahmad Fauzi. Acara pertama Perdana Menteri di Hainan ialah menghadiri majlis iftar bersama komuniti Muslim dan delegasi Malaysia yang menyertai BFA 2023. Beliau kemudian dijadual hadir ke mesyuarat bersama kepimpinan tertinggi pengendali projek utama laluan rel pantai timur ECRL, China Communications Construction Company CCCC. Esok Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucapan pada sesi pembukaan plenary BFA 2023 yang turut dihadiri Perdana Menteri China Li Jiang. Seterusnya mengadakan mesyuarat 2 hala bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. BFA 2023 berlangsung selama 4 hari mulai 28 hingga 31 Mac ini. Bertemakan ketidaktentuan dunia, perpaduan dan kerjasama untuk kemajuan di sebalik cabaran. BFA diwujudkan pada tahun 2001 bagi menggalakkan integrasi ekonomi di rantau ini. Agenda penganjurannya tahun ini merangkumi 4 modul iaitu pembangunan dan keterangkuman, kecekapan dan keselamatan, serantau dan global serta masa kini dan masa hadapan yang bermatlamat untuk menggalakkan perbincangan yang wajar mengenai hubungan bersama, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, menggalakkan kerjasama dan mengukuhkan kesepakatan. Dian Fatihah Maknoh, Hainan, China, RTM.
Ya, realitinya lawatan rasmi Perdana Menteri ke China cukup signifikan kepada pengukuhan hubungan dan kerjasama. Perinciannya bersama Syamimi Saripan di Beijing. Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China amat penting berikutan negara ini merupakan kuasa besar bagi ekonomi dan politik dunia. Apa yang pasti, hubungan ini akan terus diperkukuh bagi memastikan hubungan diplomatik dan ekonomi negara bagi China dan Malaysia akan terus terjaga. Menurut Dekan Nottingham University Business School China, Profesor Kong Kok Wei, masyarakat perniagaan di China mendukung pembangunan ekonomi di Malaysia. Ini rentetan daripada sejarah perdagangan dan pelaburan yang telah terjalin sejak 2009. Anwar Ibrahim's acceptance by the Chinese people would really depend on various factors, such as his political stance, the nature of his visit, and the perceived benefits of the economic collaboration between the two countries. Generally speaking, the Chinese people have supported Malaysia's economic development, and the two countries, as I mentioned, have a long history of trade and investment ties. Malaysia juga perlu terus meneroka peluang pelaburan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, tenaga dan teknologi selain mewujudkan situasi menang-menang yang bakal memberi manfaat kepada pembangunan ekonomi dan sosial China. If Anwar Ibrahim's visit and economic collaboration with China are perceived as mutually beneficial and supportive of China's economic and social development goals, the Chinese people are likely to view it positively. Similarly, if the collaboration involves industries that are seen as vital to China's growth and prosperity, such as technology, energy or infrastructure development, it will be welcomed by the Chinese people. Lawatan Perdana Menteri ke China kali ini pastinya akan membawa sejumlah pelaburan besar ke dalam negara. Sekurang-kurangnya 14 MOU akan dimeterai dengan membabitkan kerjasama antara kerajaan dengan kerajaan dan perniagaan dengan perniagaan sekaligus memberi impak positif kepada sektor ekonomi, perdagangan dan pertanian negara. Syamimi Saripan, Beijing, RTM. Kementerian Belia dan Sukan menyokong cadangan Majlis Olimpik Malaysia MOM yang mahu memindahkan ibu pejabatnya ke lokasi yang lebih mudah diakses dengan fasiliti lebih moden demi menjaga reputasi dan imej badan sukan utama negara itu. Menurut menterinya Hannah Yeoh, satu pertemuan akan diadakan dengan MOM dalam masa terdekat bagi mendengar cadangan mereka membina sebuah bangunan baharu berdekatan dengan Axiata Arena, Bukit Kiara. Untuk masa hadapan, saya juga bersetuju bahawa lokasi ini sudah tidak berapa sesuai untuk peranan yang dimainkan oleh OCM. Jadi kita kena melihat perancangan bukan sahaja sekarang tetapi untuk 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Dan saya juga satu sehaluan dengan Tan Sri Noza, saya percaya bahawa sukan kita juga perlu melalui proses modernisasi. Okay? Dan kita kena mulakan proses itu dengan fasiliti dulu. MOM bercadang membina sebuah hub sukan yang lengkap dengan ruang pejabat dan kemudahan latihan prestasi tinggi bagi memenuhi keperluan semua pihak berkepentingan di bawahnya. Ibu pejabat mereka ketika ini bertempat di Jalan Hang Jebat, dibina pada tahun 1991. Kemenangan skuad Harimau Malaya ke atas Hong Kong dalam aksi persahabatan semalam tetap memberi sedikit kelegaan buat Ketua Jurulatih Kim Pan-gon. Menyifatkan ia satu peningkatan positif daripada anak buahnya. Pengendali dari Korea Selatan itu bagaimanapun mengakui ia sebenarnya masih belum mencapai tahap yang diharapkannya dari segi prestasi keseluruhan.
Pada aksi yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim itu, jaringan Muhammad Akhyar Abdul Rashid dan Muhammad Faisal Abdul Halim menjamin kemenangan 2-0 skuad negara ke atas Hong Kong. Ia kemenangan kedua berturut-turut Harimau Malaya dalam kalender antarabangsa FIFA selepas mengalahkan Turkmenistan 1-0 di venue sama Khamis lalu. So I think still we have room to improve. This is fact. So we are certain level. But still, to me, happy that keep winning habit. We play. I think at home maybe 14 game. As my memory, 14 game from last March until now. Only we won lost against Bahrain. Performance side. So some part I'm disappointed, but we cannot count everything. Play also, during Ramadan, very tough. But we must be please our players' performance. Sentuhan pertama yang baik. Pengendali berusia 53 tahun itu turut meluahkan penghargaan kepada sokongan yang diberikan oleh pemilik JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, dalam membenarkan skuad Harimau Malaya menggunakan fasiliti latihan dan stadium kelab itu. Saudara, ini berita yang baru diterima. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan sudah menerima surat peletakan jawatan Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Jelas beliau, Datuk Seri Sulaiman telah menemuinya untuk menyerahkan surat tersebut di Parlimen semalam. Susulan itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid akan menghadap Yang di-Pertua Negeri Melaka untuk mempersembah nama calon Ketua Menteri baharu. Para hashtag malam ini ada kisah kanak-kanak dukung buaya. Ya, juga seorang wanita gagal untuk dapatkan lesen memandu lebih 900 kali. Bukan Farah. Saksikan dalam hashtag. Bukan saya. Tanpa rasa takut, seorang kanak-kanak lelaki mendukung seekor buaya di belakangnya. Malah dia juga tidak menghiraukan orang di sekeliling. Bagaimanapun tidak dinyatakan bila dan lokasi kejadian. Keberanian kanak-kanak berkenaan mungkin kerana sudah terdedah kepada reptilia itu sejak kecil. Warga emas di Korea Selatan akhirnya berjaya ujian memandu selepas percubaan kali ke-960 kali. Cha Sasun, 69 tahun, mula menduduki ujian bertulis pada April 2005 dan membelanjakan hampir RM60,000 untuk tujuan berkenaan. Kisahnya meraih perhatian ramai sehingga muncul dalam iklan Hyundai. Hyundai turut menghadiahkan sebuah kereta kepadanya. Ini pula stesen kereta api unik di China. Ia menawarkan pengalaman berbeza buat penumpang dengan melintasi bangunan kediaman 19 tingkat. Dikenali sebagai stesen monorail Liziba. Gerabak akan berhenti di tengah-tengah bangunan kediaman, dikelilingi pangsapuri dan pejabat. Berita perdana 29 Mac 2023 berakhir di sini. Yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.